dekat H1 ni lah H1 Kemudian structure by aku gagal. Okay, gagal dah syarat nombor 1 untuk pakai manipulation. Baru boleh pakai manipulation bila gagal. Jangan semua tempat nak pakai manipulation. Sakit nanti Nanti ada pula orang pakai kat sini. Ini tak ada breakout apa kan, tiba-tiba dia nak pakai kat sini. Kat sini dia kata, aku nak wujudkan structure buy yang belum ada. Janganlah macam tu Kita bagi you, kita dah siap bagi, dah cerita dah dia punya. Ini saya dah kaji tau, okay? Ini saya dah kaji Bukan saya pergi beli dekat Shopee RM10, bukan Ini saya dah kaji, faham? Janganlah dekat sini you nak pakai manipulation. You kata nak wujudkan structure baru. Jangan, itu mengarut itu mengarut. Itu mengarut. Jangan you pakai, nampak syarat dia. Bila ada structure gagal, okay? Sini structure buy, kemudian structure buy ni gagal, dia pecah. Okay? Bila dia pecah, dekat sini baru bermula manipulation. Faham? Okay? Dan bila manipulation ni tamat, bila adanya structure baru, structure baru ni dah ada, manipulation ni tamat. Tujuan ni ini saja. Tujuan ni untuk mewujudkan structure yang belum ada. Itu sahaja Itu sahaja purpose dia. Okay? So bila dah pecah, you take profit lah. You take profit. Okay? Okay. So saya jap. Alamak, asal kau melekat bang? Asal kau melekat ya? Allah, kamu melekat pula. Tak apalah, saya delete Saya delete semua ni. Tak payah delete. Sayang. Buang masa. Breakout manipulation, okay? Okay. So sampai bila dia valid? Okay, validity of breakout manipulation. Okay, validity dia bila? Sampai bila boleh pakai? Daripada bila ke bila? Okay? Start dari selepas structure gagal. Okay? Ni structure gagal kan? Selepas structure gagal sehingga terjadi structure baru. Okay, structure baru. Itu je. Jangan pakai lama-lama. Jangan pakai lama-lama. Ini bukan barang pakai lama-lama. Okay, ini nak adakan balik barang yang gagal. Okay? Itu je Nampak tak? Ini dia punya purpose. Okay? Contohlah. Benda ni sama macam apa tau? Okay, tayar kereta you bocor. Okay, tayar kereta you bocor. You dekat highway ni you dekat highway, tayar kereta you bocor. Okay? Tapi dekat dalam you punya trunk, kat dalam you punya bonnet, okay, ada tayar sealant. Okay, ada tayar sealant yang jenis pump dekat tayar tu dia tutup daripada dalam. Okay? You pun pergi, you pun berhenti tepi, you bagi signal. Okay, you berhenti tepi, you ambil tayar sealant tu, you pump dekat dalam tayar you. Okay, dan sealant tu buat kerja lah. Dia seal you punya lubang yang bocor tu. Okay, faham? Okay, so dah seal. Okay, tujuan sealant tu adalah bukan untuk menahan, dia untuk bagi you sampai ke bengkel, stesen minyak dan sebagainya, faham? Tapi you ni pandai, okay, you pakai sealant tu, lepas tu you teruskan, okay, you convoy pergi Hat Yai, pergi Bangkok, okay, you main Thailand dan sebagainya, faham tak? Dia bukan itu purpose dia. Purpose dia untuk bagi you sampai pergi bengkel. Okay, tayar sealant tu bukannya untuk you pergi racing, untuk you pergi main corner, bukan bukan. Okay, tayar sealant tu guna untuk you dapatkan bantuan, untuk you tukar tayar dan sebagainya. Sama juga macam breakout manipulation. Okay, tujuan dia untuk mewujudkan structure yang belum ada. Itu sahaja itu sahaja. Jangan semua benda you nak manipulate. Jadi you yang termanipulate. Okay, ini structure gagal. Okay, structure ni gagal. Okay, lepas tu ini je tujuan dia. Yang warna merah ni saja. Okay, itu saja tujuan dia. Boleh saya harap benda ni faham. Okay, saya harap benda ni faham. Okay, Jap saya nak baca soalan. Bang, ini tunggu pullback M1 bukan? Yang mana? Bang, minggu ni alhamdulillah baik, alhamdulillah. Structure buy macam mana bang? Structure buy macam mana? Datang balik minggu depan bang. Itu kita dah hari akhir dah ni. Datang balik minggu depan. Cikgu sekarang ni M1 tunggu pullback ke? Assalamualaikum, Acak Espada. Ada juga hari ni. Bila fail breakout? Yes, bila fail breakout. Ada LAN yang belum ada? Adakah yang belum ada? Singkatannya mengada-ngada.
Boleh tak kalau kita note lepas entry gagal lepas cut loss? Boleh tak kalau kita note lepas entry gagal lepas cut loss? Abang Norif boleh je okay? Contohlah structure yang gagal ni, contohlah kebetulan. Okay? Kebetulan okay, kalau kat sini support ni dia pullback kan. Kebetulan kalau ada structure buy M15, kemudian dia dah pullback, kemudian ada juga structure buy M1, okay? Dah masuk apa semua, you dah cut loss, okay? You tunggu nak tunggu next entry tak ada, dia dah break, okay? You boleh apply manipulation Abang Norif, you boleh apply manipulation, okay? Boleh apply boleh. Maksudnya pullback meneruskan trend. So sebenarnya benda ni, okay, benda ni kalau korang tak perasan, benda ni apa? Benda ni adalah fake up counter. Okay, benda ni adalah fake up counter. Counter fake out. Okay, benda ni counter fake out. You boleh pakai untuk lawan fake out. Okay. Ini senjata ini senjata. Saya bagi pada you senjata. Okay, senjata counter fake out. Okay, memang kat sini bukan kita seorang nak buy, beribu-ribu trader nak buy. Okay, tapi kita pandai sikit, kita tak terus masuk. Okay, kita tunggu structure buy F15. Okay, contohlah ini H1 kan, kita tunggu structure buy. Tapi ada group signal saya dah nampak dah. Saya dah nampak bila benda ni muncul, saya dah nampak dah group signal ni dia bagi buy limit. Ada yang dia bagi buy limit. Okay, sekian. Jadi kita pun senyum je lah, kita tahu dah benda ni mungkin akan pecah. Okay, so bila pecah dia kata, minta maaf kan, jadi kita bagi recovery dan sebagainya. Dia akan cakap macam tu, okay? You tunggu dulu jangan terus masuk. Ni kalau ambil SL lah kan, tak tahu, saya tak pakai SL. Ya, makan 10 round dulu, kita counter kemudian, betul? Nampak? Abah relax je, makan dulu pulut, makan 10 dulu sampai bila validity untuk buat manipulation level 1. Sabar, jangan cerita level 2 dulu. Jangan cerita level 2 dulu, belum lagi, level 2 belum lagi. Sekarang ni kita baru nak cerita konsep manipulation tu sendiri. Okay, Quasimodo. Lebih kurang lah inilah yang menceritakan pasal Quasimodo. Inilah dia. Okay, inilah punca kejadian QM yang korang suka tu. Inilah dia. Okay, manipulation kena hold position ke atau cut? Misses position kat sini kat sini kalau ada position, kita kan takkan hold, kita kan akan cut dekat M1, betul? Jangan hold floating. Benda ni mungkin jadi, mungkin tak jadi. Okey, ada cara dia untuk kita dapatkan. Dia tak semestinya dia akan wajib jadi, tidak dia tak semestinya wajib jadi, tapi kita boleh cari tanda-tanda dia untuk kalau ada kemungkinan dia akan buat. Faham? Jangan tahan floating. Kita tak pernah floating, okey? Kita memang tak floating. Jangan floating. Kalau fake out tu kena ikut multi time frame juga kan? Betul. Kejap lagi saya ceritakan macam mana nak pakai. Ini belum cerita lagi. Ini baru konsep dia. Ini baru konsep dia. Kalau pecahkan manipulation macam mana? Bentuk flat. Macam mana adakah manipulation? Kena buy ke? Tunggu. Sekejap lagi saya cerita. Gagal lupa tulis. Digunakan jika ada structure gagal. Untuk mewujudkan structure baru. Sorry. Terima kasih Abang Dikmat. Selepas structure gagal, terima kasih siapa yang tegur. Saya dah seronok bercakap macam itulah. Okay, structure gagal. Sorry. Macam mana nak entry manipulation period? Sekejap lagi kita cerita macam mana nak entry. Sabar. Cikgu kelakar. Boleh tunjuk dalam chat. Nanti you tengok sendiri dalam chat. Kena entry buy lah dekat pullback pecah tu untuk ada manipulation, betul? Sekejap, saya tak habis cerita lagi macam nak pakai tau. Sekejap. Break yang tak jauh kan? Nak ajar tak perlu kot cerita grup orang lain. Siapa ni? Awak ni mesti Sifu yang bagi signal macam tu kan? Adis? Awak ni mesti Sifu yang bagi terus bagi buy limit kan? Janganlah macam tu bang. Bang, saya bukan cerita buruk orang, tidak. Okey, saya menceritakan kepada diorang apa yang diorang kena tunggu, itu saja, faham?
Tapi kalau abang tak suka, abang tak selesa, tak apa, abang boleh left. Saya tak ada masalah pun. Walaupun ada satu orang yang mendengar saya okey. Saya akan teruskan juga, faham? Jangan macam tu bang jangan. Dia nak bula marah tu. Ilmu mahal ni sedap dia nampak. Lepas tengok news man tadi memang mission forex ni macam sial. Cut dulu kalau break. Yes. Dia macam ni. Okey. Kalau kenapa kita ada masalah dengan orang-orang yang terus bagi zone macam tu? Okey. Saya cerita kat abang Hadis. Okey, abang percaya tak cakap saya? Okey. Kalau jenis trader yang terus bagi zone macam tu, terus bagi buy limit, okey, tak tunggu apa-apa, terus bagi buy limit. Okey, harga tengah kat sini ni, terus bagi buy limit, okey. Dan dia bagi SL dengan 30 pip dah, dia kata apa macam tu kan. Abang tahu tak benda tu menganiaya orang? Tahu tak kenapa saya marah orang macam tu? Itu menganiaya orang, faham? Kalau abang marah saya cakap macam ni, tak ada masalah. Okey, tapi saya marah dengan orang yang macam tu. Itu menganiaya orang bang. Abang bayangkan dia bagi buy limit berapa ratus ribu orang ikut dia. Okey, kalau followers dia 30,000 orang, 30,000 orang buy limit dekat situ. Okey, dia sedap lah bang. Dia sedap lah dia makan affiliate. Okey, dia tak bertanggungjawab, faham? Dia kena make sure tempat dia bagi tu selamat. Okey, you bayangkan zone dia dah 30 pip. Okey, zone dia 30 pip, dia punya SL 20 pip. Okey, dah 50 pip kat situ. Okey, tak ke bodoh followers dia pergi ikut macam tu? Betul, followers dia memang sebab faham tak, dia tengok orang yang macam tu, dia anggap sebagai satu orang yang role model dia. Okey, orang yang pandai. So sebab itu diorang ikut. Sebab diorang ni baru belajar, diorang ni tak pandai trade. Okey, jadi siapa yang nak bagi signal tu, you kena bertanggungjawab bang. You kena jadi seorang yang bagus. Okey, kalau awak marah saya kata pasal orang, memang saya marah. Memang saya marah pasal orang macam tu. Sebab dia tak bertanggungjawab. Okey, bila ramai orang macam tu, itu sebab industri ni dah jadi satu kasino. Faham? Dah jadi satu kasino. Sekarang ni MT4 ni, okey, MT4 ni ini dah jadi satu kedai Magnum Toto. Okey, ini kedai Magnum Toto. Dah tak ada beza dengan Magnum Toto. Abang main tikam saja. Bagi nombor 1831. Dah macam tikam nombor 1831 buy. Kepala otak korang. Jangan macam tu bang saya dengan provider macam tu saya betul-betul marah. Sebab apa tahu? Ramai yang jahanam. Ramai yang jahanam Bayangkan berapa ribu orang ikut dia kat sini. Okey, berapa ramai orang SL, MC dan sebagainya. Lepas tu korang cakap apa? Kenapa MC tak jaga MM ke? Kepala otak korang. Itulah ayat korang pada dulu. Okey, kalau ada provider yang jenis macam tu tengah dengar saya cakap ni, kalau awak marah dengan saya, nak jumpa saya, bagi tahu kat mana. Okey, bagi tahu saya kat mana, saya datang, saya ajar awak trade. Boleh? Saya ajar awak trade. Bukan saya nak bergaduh tau. Nak bertumbuk tak ada, benda tu tak ada faedah. Okay, tapi saya ajar awak trade supaya awak boleh bagi profit dekat kawan-kawan awak yang ikut awak ni, faham? Jangan trade macam orang gila. Jangan trade macam orang bodoh. Saya tahu. Okey, saya tahu. Okey, saya pun seorang IB, okey? Saya pun seorang IB, tapi kalau saya tahu kat sini bila ramai MC, bila ramai loss, you akan dapat banyak commission. Saya faham benda tu. Itulah bisnes awak. Tapi jangan benda ni kena win-win tau. Okey? Awak dapat commission, okey, sebab awak bagi servis. Itu yes, okey? Tapi klien awak ikut awak guna servis awak sebab diorang nak dapatkan profit. Faham? So kalau every time macam tu, okey, benda ni bukan sekali jadi tau, bukan dua kali jadi tau. Saya tengok setiap group signal tu saya tengok macam mana pattern tu. Okey, benda tu masalah. Kalau ada yang marah dengan apa yang saya cakap ni, saya minta maaf, okey, tapi itu realitinya. Okey? MT4 ni dah jadi satu kasino. Tak payah pergi Genting, tak payah pergi Vegas. Buka MT4 dah jadi kasino. Buka TikTok dah jadi kasino. Okey? Macam tu. Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Jangan terus bagi buy limit, terus bagi buy now kan. Jangan macam tu. Orang tak tahu, orang tak pandai. Itu sebab orang ikut awak, faham? So awak ni pandai trade, awak kena bertanggungjawab bang. Tapi logik tak nak SL sampai 50 pip? Logik ke tak logik? Lepas tu awak tunjuk awak layer macam orang gila kan. Daripada sini sampai sini awak layer. Lepas tu naik sikit, dah biru-biru. Apa seronok? Jangan macam tu bang. Trading bukan macam tu, okey? Itu bukan trading. Okey, itu tikam nombor. Itu tikam nombor. Kalau awak marah dengan saya, bagi tahu. Awak PM saya, bagi tahu awak marah saya. Okey? Kita buat sesuatu, faham? Tapi janganlah bergaduh. Saya akan ajar awak cara yang lagi bagus untuk trade. Boleh jangan marah-marah. Jangan buat benda-benda macam tu. Okey, minta maaf, okey? Minta maaf. Tiba-tiba saya teremosi. Sebab ramai sangat loss benda-benda macam tu Ramai sangat loss. Tapi nasib baik saya tak keluar kata-kata yang tak elok.
Okey, sambung balik. Sekejap. Apa ni? Tak, saya tak marah, saya tak marah. Saya nak tegur kawan-kawan yang bagi signal yang macam tu. Okay? Saya tak marah. Mana ada saya mau marah? Saya mana ada marah? Aduh ai. Dia IB sedap lah, trader baru mula. Itulah betul tak pandai. Panglima dah masuk. Korang jangan. Abang Panglima masuk korang siap. Tak, saya tak marah. Jangan geng. Saya tak marah saya menasihati. Okay, saya menasihati. Bro marah saya ke? Tak. Ya Allah. Saya ada. Saya tak ada marah. Saya cuma menegur. Saya cuma menegur. Okey. Tak, saya tak marah. Saya cuma bagi tahu, okey? Aduh, tak adalah. Ya Allah. Okey, jom. Sambung. Macam mana nak guna manipulation? Okey. How to use manipulation. Okey, jom sambung. Itu tadi khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat, geng. Khutbah Jumaat. Janganlah ni tak ada, tak marah pun. Okey, right. So macam mana nak guna manipulation? Jom tengok. Ya Allah, apa ni? Jap. Kita nak tengok macam mana kita nak pakai manipulation, boleh Okay, right. So inilah dia ini dia Okay. This is how we use manipulation. Okay, contoh lah saya bagi contoh. Contoh kita sama je, kita pakai H1 M15 dengan M1 kita pakai macam tu, boleh? Okay, right. So ini adalah breakout H1 Ini adalah structure by H1. Okay, structure by H1. Aduh ini structure by H1. Okay, kita ada strong resistance kat sini kita ada strong resistance macam tu right, strong resistance. Okay, strong resistance. Kemudian dia berlaku breakout. Dia berlaku breakout, dia buat satu structure buy, betul? Okay, structure buy. Okay, so ini kita label sebagai breakout H1, BO. Okay, BO H1. Okay, BO H1 macam tu boleh. So BO H1, okay, dia lepas breakout dia akan buat pullback, betul? Pullback. Sama je benda ni berlaku pada semua time frame. So ini dia dah buat satu structure. Okay, dia dah buat satu structure. Esok pergi ride. Esok nak pergi ride ke kita nak ride hari Ahad? Sebab esok saya macam sibuk sikit. Tengoklah, kalau kita nak pergi ride hari Ahad pun boleh juga, saya cuba tengok nanti. Tengok nanti, kalau free saya update dalam group. Okay, so ini breakout H1. Okay, dia akan buat pullback. Okay, dia akan buat pullback. Sama juga proses dia. Okay, proses yang sama. Benda ni berlaku berulang-ulang. Korang kalau biasa tengok chart, korang akan nampak benda ni berlaku. Okay, so kat sini dia pullback. Okay, so manipulation yang kita bincangkan ni, okay, apabila berlaku, ya Allah, apa ni? Apabila berlaku breakout pada support ini. Okay, so bila structure ini gagal, okay, itu syarat yang pertama. Ini syarat pertama you guna untuk breakout manipulation. Dia punya syarat yang pertama. Okay, syarat pertama, you pull back. Okay, you pull back. Nampak? Sekejap. Satu lagi. Kan tak ada jauh sangat kita nak tarik. Alamak. Okay, pom. Okay, dia structure tu gagal. Okay, so ini structure buy. Okay, sepatutnya dia turun sini. Okay, dia akan trending, betul? Okay, sekarang ni kalau dia break, okay, kalau structure ini gagal, baru kita boleh guna manipulation. Okay, boleh. Bang, boleh tunjuk di chart sebenar tak? Tak boleh. Saya tak ada masa nak tunjukkan chart. Benda ni panjang cerita. Okay? Ini you kena tengok sendiri bang. Abang Mubin. Okay? You kena buat notas ni, you kena tengok sendiri. Okay?
Macam tu Saya tak cukup masa untuk tengok chart sekali. Faham? Tapi kadang-kadang saya tengok juga macam tadi kan. Ingat tak saya cerita pasal golden question? Ingat tak saya cerita? Okay, itu kita dah cerita, kita kena tengok pada chart. Faham? Kalau tidak tak faham. Saya dah tengok pada chart. So benda ni you kena tengok kat chart sendiri. Okay, so sekarang ni dia dah buat structure ni dah gagal. Okay, saya tuliskan benda ni sebagai fail structure. Okay, fail structure. Bila ada structure yang fail, okay, baru kita pakai manipulation. Sebab apa? Kita ni seorang trader yang fokus pada trend. Okay, jangan sekarang ni kau nampak, okay, ini structure buy, tiba-tiba dia pecah, korang kata, oi, structure sell, aku nak sell kat sini, kata. Jangan macam tu. Jangan. Kan? Dia kata, okay, aku nak sell kat sini. Aku nak sell kat sini. Ya Allah. Okay, aku nak sell kat sini. Sebab dia dah break support. Ini tempat baik ni, tempat baik ni. Dia nak sell kat sini. Okay. Okay, dia nak sell kat situ. Okay. Tapi tahu tak apa akibat dia? Contoh, kalau awak seorang pengamal manipulation, awak seorang pengamal breakout. Okay, contohlah tengok apa yang kita kongsi dalam grup elite semalam tadi. Mana kejap. Okey. Ini contoh dia lah, contoh. Saya tahu kat sini malam tadi ramai nak sell. Dan dekat sini juga yang buat saya marah malam tadi ramai gila signal yang bagi sell kat sini. Okey. Tapi tahu kan apa jadi malam tadi kan? Ini tapi kita dah tahu dah sebab kita seorang fokus pada trend. Okay. Jadi bila structure ini gagal, structure H1 tu gagal, sekarang ni kita nak, tujuan kita nak ambil manipulation ni, nak pecahkan benda ni. Kita dah tahu dah benda ni akan pecah. Okay. Tapi ramai yang nak sell kat sini. Okay. Strong resistance H1. Kau ingat tak malam tadi apa yang berlaku? Ingat tak dia pacak? Okay. Ingat tak dia pacak? Okay. Sebab kita memang nak pecahkan dia, sebab kita nak structure buy, kita memang tahu dia akan pecah. Okay. So kita akan ambil setup dekat sini, okay, untuk naikkan dia. Dan dia naik lah, dia naik. Okay. Faham? Itu dia punya tujuan dia. Faham? Itu tujuan dia. Dia nak wujudkan structure H1 yang tak ada. Okay. Dan kita tahu kita takkan sell kat sini. Sebab apa? Sebab direction kita ke atas. Kita nak buat structure buy. Okay. Dan tempat-tempat ini perlu pecah, okay, untuk bagi kita naik. Okay. Itu dia punya implementation manipulation dalam kita punya trading. Okay. Macam mana kita nak pakai benda tu. Okay. Ramai yang nak sell tempat macam ni kan. Tempat macam ni semalam. Okay. Ramai nak sell. Saya tengok, ya Allah, apa ke tak cakap. Astagfirullah. Okay. Tapi kita punya tujuan sekarang ni, tujuan kita manipulation ni untuk pecahkan benda ni balik. Okay. Untuk pecahkan benda ni balik. Sebab kita nak buat structure buy. Okay. Kita nak buat structure buy, nak naik balik. Okay, itu tujuan kita. Sebab kita fokus kepada trend. Kita seorang yang fokus pada trend. Boleh Okay, right. Sekejap. Ini saya tukar color. Saya tukar color merah lah. Merah. Kita kena pecahkan benda tu macam tu. Main trend je bang. Main trend, main structure. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, right. Mana hilang? Mana hilang? Okay. So tujuan kita sekarang. Okay, tujuan kita sekarang ni. Okay. Tujuan manipulation ni adalah untuk break ni untuk sekejap saya tukar color. Tujuan manipulation ni untuk break. Ni untuk break ni. Okay, itu tujuan kita. Itu saja. Okay. Dan kita boleh pakai selepas berlaku structure yang fail. Okay, so macam nak pakai. So ingat balik kita punya lesson sebelum ni. Okay. H1, ini structure H1 tu yang hitam ni. Okay, sekarang ni H1 dia nak naik. Okay, dia perlukan structure buy M15. Okay, dia perlukan structure buy M15, betul? Okay, so M15 akan buat structure buy. Okay, M15 buat structure buy. Okay, ini bila berlaku structure fail di H1, okay, you akan ambil manipulation dekat M15. Okay. Jika structure H1 gagal, okay, ambil